Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Allamah Mufassir Muhaddis Rabbani Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab dia Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah perkataan dia hadis yang ke-27, Al-Hadisus Sabi' wa Ishrun, khutbatuhu sallallahu alaihi wasallam fil hassi ala taubah wasilatil abdi bainahu wa baina rabbih wat tahzir min man taraka salata salatal jum'ah wal khatar wat tahziru min tarki salatil jum'ah wal khatari zalik. Hadis yang ke-27, khutbah Nabi bercakap mengenai menggemarkan seseorang untuk bertaubat kepada Allah. Taubat ini maknanya kembali seseorang kepada Allah. Kenapa disebut kembali, tidak sebut pergi kepada Allah? Kenapa sebut kembali? Kerana kita ini berasal daripada Allah. Apa maksud berasal daripada Allah? Yakni kita ini ciptaan Allah Ta'ala. Kita asalnya satu benda yang tidak pernah wujud, tiba-tiba diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Maka kita ini berasal daripada Allah. Maka apabila kita tidak mengikut Allah Ta'ala, lari daripada perjalanan asal kehidupan kita, matlamat kita hidup di muka bumi, maka kita kena kembali kepada Allah. Apabila kita buat maksiat, berarti kita lari daripada Allah. Apa maksud lari daripada Allah? Kita tak boleh lari daripada Allah. Kerana setiap detik, setiap nafas, setiap gerakan kita perlu kepada Allah. Yakni kita merasa kita boleh hidup sendiri. Kita rasa kita boleh makan sendiri. Kita rasa kita boleh buat apa saja. Nah, maknanya kita sudah lari daripada Allah. Maka apabila orang merasai boleh buat apa saja dan membuat maksiat kepada Allah, wajib dia kembali kepada diri dia kepada Allah. Ini panggil kembali. Kerana kita mari daripada Allah. Lainlah kalau kita mari daripada tempat lain tetapi menuju kepada Allah. Itu panggil pergi kepada Allah. Sebenarnya kita ni kembali. Perjalanan hidup kita bukan menuju Allah tetapi kembali kepada Allah. Apabila seseorang mati, maka ramai orang menyebut kalimah tarjih dipanggil. Apa maksud tarjih? Kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini semua milik Allah. Maka bila-bila masa kalau dia nak ambil, dia boleh ambil. Kerana kami ni semua milik Allah. Diri kami ni milik Allah. Anak kami, isteri kami, ibu, ayah kami, semua milik Allah. Maka kalau dia nak ambil, itu milik dia. Inna lillah. Sesungguhnya kami ini milik Allah.
wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah. Daripada Allah, untuk Allah, dan kepada Allah. Itulah perjalanan kita. Kita ini daripada Allah. Kalulah Tuhan tidak mencipta diri kita, kalulah Tuhan tidak mencipta diri kita, nescaya kita ini tidak wujud di muka bumi ini. Maka kita ni daripada Allah, dan apabila kita hidup, mestilah semua kehidupan kita ini untuk Allah. Apa yang kita lakukan mesti lillah, untuk Allah. Kita makan kerana Allah, kita minum kerana Allah, kita berjalan kerana Allah, dan akhir sekali kita akan kembali kepada Allah. Daripada Allah, untuk Allah, kepada Allah. Nah, bermula dengan Allah, tengah-tengah dengan Allah, berakhir dengan Allah. Katanya Al-Imamun Nawawi di dalam Hizbun Nawawi kata, bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah. Semua itu untuk Allah. Bismillah dengan Allah, dengan nama Allah, bismillah. Wa billah, dengan Allah hamba hidup. Lillah, untuk Allah aku hidup. Pada Allah aku berjalan, kerana Allah dan untuk Allah Ta'ala. Semua apa sahaja cita-cita kita, keinginan kita, matlamat kita akan tuju kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang betul-betul taubat adalah orang yang kembali kepada fitrah asal dia, iaitu manusia yang Allah Ta'ala ingin lantik dia menjadi khalifah atas muka bumi. Apabila Allah Ta'ala memberitahu malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin mencipta khalifah di atas muka bumi. Apa maksud khalifah? Khalifah adalah pengganti aku untuk menguruskan bumi. Siapa dia kah khalifah Allah? Manusia. Iza aradnal amanata, apabila kami benarkan amanah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi, maka kami pun bentar kepada langit dan bumi. Tuhan tahu dah nak jadi khalifah. Langit sanggup kau nak jadi khalifah, bumi sanggup jadi khalifah. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Maka bumi tidak sanggup, langit tidak sanggup menjadi khalifah Allah, tetapi manusia sanggup menjadi khalifah. Wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Manga manusia sanggup nak jadi khalifah. Kenapa? Kerana ada dua sifat manusia tu. Innahu kana zaluman jahula. Kerana manusia itu sangat-sangat zalim dan sangat-sangat jahil sebelum dia kenal Tuhan. Apabila dia kenal Tuhan, zalim tu menjadi adil, bodoh jahil itu menjadi alim. Dua sifat kena ada. Alim, zalim tak jadi juga. Adil, jahil tak jadi juga. Ya kena ada dua, alim dan adil. Masalah atas muka dunia lah ni kerana tidak ada dua, sama ada jahil ataupun zalim, dua ni. Maka orang nak jadi khalifah atas muka bumi mesti kena ada dua ni, alim dan adil. Hak tu taubat kembali kepada Allah Ta'ala, maka manusia menjadi fitrah diri dia, maka dialah menjadi manusia yang Allah Ta'ala lantik menjadi khalifah. Kita sekarang belum lagi jadi khalifah sebab kita tak masih lagi belum kembali kepada fitrah asal kita. Maka manusia apabila menjadi betul-betul manusia, maka dialah insanul kamil, manusia yang sempurna, yang Tuhan telah janjikan kepada malaikat, dialah khalifah aku di atas muka bumi. Tetapi selagi mana kita tidak bertaubat kepada Tuhan, tidak kembali kepada Tuhan, mengekalkan perangai-perangai kita yang lari daripada maksud sebenar kita hidup di atas muka bumi, maka kita telah membuai sifat manusia kita. Pada masa tu kita bukan lagi khalifah Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana khalifah ni maknanya raja lah. Raja, khalifah. Sebab tu wali-wali Allah boleh mengawal alam ini.
Kerana dialah raja yang sebenarnya. Raja atas muka dunia dia tak boleh nak buat hujan lah ni. Hujan tak boleh. Tetapi kalau wali Tuhan dia kata tempat ni hujan. Hujan sungguh. Dia boleh kontrol alam ni. Ni khalifah. Kalau tak siapa perikat lagu ni tak dipanggil khalifah lagi. Dalam satu kitab nama At-Tibriz. At-Tibriz rasa silap. Kitab nama At-Tibriz rasa. Ada seorang ulama Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Dia jumpa dengan seorang tok guru dia lah, tok guru dia. Dia tanya tok guru dia, "Wahai tok guru hamba nak tahu gapo dia kerja wali kutub. Wali kutub ni kerja dia gapo? Makan nasi saja ke, minum air ke, duduk saja ke, derak rata ke, gapo dia tugas wali kutub?" Katanya tok guru dia tanya tu dia jumpa bawah pokok. Bawah pokok pada masa tu pokok rating tengah jatuh. Musim luruh lah. Bukan musim bunga lah, musim gugur. Maka katanya tok guru dia kepada dia, "Hei Aziz, wali kutub ni bisa tak bisa dia apabila dia jadi manusia yang sebenar, insan yang kamil, dia boleh uruh hal ni." Katanya Abdul Aziz bin Dabbagh kata, "Jolo kau tok guru. Wali kutub ni boleh uruh hal ni?" "Boleh. Kadang-kadang wali kutub ni dia ambil kayu lagu ni." Dia pun tunjuk tok guru dia ambil kayu. Ranting kayu dah. Dia ambil ranting kayu ni dia pun nak buat hujan, dia buat gini. Hujan. Hujan sungguh. Hujan sungguh. Rupanya tok guru dia tu wali kutub. Tok guru kadang-kadang wali kutub dia pegang kayu dia buat gini. Hujan. Dia pun ambil kayu so lagi. Salji dia buat lagu ni. Salji sungguh. Dia ambil lagu ni musim bunga. Bunga pokok tu. Dia ambil lagu ni gugur habis pokok tu. Rupanya duk depan dia wali kutub dah. Maka dia tunjuk bang. Tu baru khalifah. Hak tu baru boleh mentadbir Allah. Kalau baca ayat semacam supaya kita ni gitulah. Khalifah hak tak molek lah. Tak jadi betul-betul lah. Bila kau seorang dilantik jadi khalifah? Apabila cukup usia dia balik. Tepat tarikh ia balik, setuju tak setuju, bersedia tak sedia, dia sudah dilantik oleh Allah menjadi khalifah atas muka bumi. Cuma kita terima pangkat khalifah ni dalam keadaan tidak bersedia. Ilmu tak sedia, agama tak sedia, persiapan banyak sangat tak sedia, tetapi sudah dilantik jadi khalifah. Apabila usia seorang tu balik, wajib dia jaga kelakuan dia, kena jaga. Jangan buat kenak kepada alam ni. Kena jaga muamalah dia. Mula nak jadi khalifah tu, berlatih nak jadi khalifah Allah Ta'ala. Maka syarat pertama Imam Ghazali sebut, kalau nak jadi orang berjuruh, nak jadi wali, pertama kena bertaubat dulu. Kena alaqatut taubat. Aqabah dia panggil. Aqabah taubat. Kena bertaubat dulu. Taubat ni kembali ke Tuhan. Betul ke tak mu nak kembali kepada Tuhan? Kadang-kadang taubat kita tidak berapa kuat. Nak ke Tuhan tapi tak berapa kuat. Persekitaran kita menarik kita. Nak gitulah. Nak tapi bila-bila lagu tu semacam. Tetapi syarat pertama mesti kena tinggal betul-betul. Lain kecuali Allah. Tu taubat. Dan menjaga hubungan seorang hamba di antara dia dan antara Tuhan dia. Kita ada hubungan suami isteri. Kita ada hubungan di antara anak dengan ayah. Kita ada hubungan di antara saing. Kita ada hubungan di antara umat dengan Nabi dia. Tetapi hubungan yang paling besar dan paling kena jaga adalah hubungan kita dengan Allah. Apakah hidup kita sentiasa berhubung dengan Allah? Kalau kita rasa kita ada hubungan, kena berhubung. Isteri kita, kalau kita tinggal seminggu, akak telefon. "Hello, awak makan nasi ke tak?" "Oh silap, minta maaf nenek." Kita ingat orang rumah kita, tukar dah nombor telefon. Pas nak berhubung lagu mana? Mesti kita kena berhubung. Maka kita sebagai hamba Allah, lagu mana hubungan kita 5 kali sehari dengan Allah Ta'ala? Ni hubungan kita ni. Dah hubungan. Lagu mana nak berhubung dengan Allah? Semaya. Itulah hubungan kita. Sembahyang itu ada waktu dia. Dia tak buat semasa ya. Dia buat kata malam saja semaya. Tak. Dia buat subuh
Patu zuhur semaya pula berhenti sebentar, asar pula, asar pas berhenti sebentar, maghrib pas isya tunggu sebentar, subuh. Tujuan dia supaya hidup kita sentiasa berhubung dengan Allah Taala. Tu jaga hubungnya dengan Allah. Dan memberi ancaman kepada orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat. Siapa dia tinggal sembahyang Jumaat, kalau dia berkata sembahyang Jumaat tidak wajib atas saya, maka jadi kafir sepakat ulama. Manakala siapa dia yang berkata awak apa tak pergi sembahyang Jumaat, saya sudah jadi wali dah, maka tu malah sembahyang. Saya malah sembahyang. Awak tahu tak sembahyang Jumaat ni wajib? Saya tahu. Tapi kenapa awak malah pergi? Tak tahulah, saya malah, saya banyak kerja, saya serabut, saya tekan, saya malah pergi sembahyang Jumaat. Maka orang ni hukum dia fasik, berdosa. Kerana apa? Kerana dia masih mengekalkan, masih percaya sembahyang itu fardu. Cuma dia tak si sembahyang. Ni hukum dia fasik. Tapi kalau dia kata sembahyang ni tak wajib langsung atas saya sudah jadi wali, saya sudah tidak ada syariat bawah pada saya boleh buat apa saja, maka orang ni telah ingkar syariat Nabi Muhammad, batalah Muhammad Rasulullah dia, automatik jadi kafir lah dia. Tak sodor ayat lah dia terbang, kalau dia gapo, maka setan bisa lagi boleh terbang. Dajjal bisa lagi. Kalau jumpa tok guru tak lagu tu, kena royak kepada dia, setan Dajjal. Nabi Muhammad bisa ketemu lalu masih pergi sembahyang Jumaat. Nabi Muhammad bisa hebat setara mana pun masih letak dahi di hadapan Allah, rasa malunya nak letak dahi. Dahi pun rasa tak layak nak letak dahi di hadapan Allah. Hinanya kita berbanding dengan Allah Ta'ala. Bahkan tak boleh dibanding kita hamba dengan Allah Ta'ala. Mujur Tuhan izin, dahi kita boleh letak di sejadah. Boleh sujud kepada Allah. Bukan kata apabila kita boleh semaya, kita rasa diri kita bersih, kita ni baik, kita ni gapo. Katanya wali-wali Tuhan, buatlah baik. Tetapi jangan sibuk nak membuktikan kamu tu orang baik. Buatlah baik, tapi jangan duk sibuk nak tunjuk depan orang katamu tu orang baik. Buat baik tapi jangan nak mu kata aku jahat dia, aku baik sebenar. Gaduh tak payahlah. Ikutlah demo nak kata kita baik ke tak baik. Yang penting kita sudah buat baik dengan Allah. Manusia nilai kita baik, kau nilai jahat, tak perlu buktikan kepada manusia. Kerana manusia tidak memberi pahala ataupun dosa kita. Maka yang penting kita dengan Allah, jaga hubungan kita dengan Allah. Kerana apa? Kerana yang boleh menyelamatkan kita daripada neraka Tuhan saja. Kasih sayang rahmat dia yang menyebabkan kita terlepas daripada api neraka. Amal ibadat setara mana kalau Tuhan kita kata mu masuk neraka, kita nak kata ke mana? Hamba semaya dah ya Allah ya Tuhanku, dak aku nak buh mu dalam neraka, kita nak kata ke mana? Bertepik ya kita ya. Maka kalau kita ni jaga hubungan dengan Allah, maka apabila Tuhan sayang kepada kita, maka mudah kita nak masuk syurga Allah Ta'ala. Dan menyatakan bahayanya meninggal sembahyang Jumaat, tinggal sembahyang Jumaat. An Jabir radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah berkhutbah kepada kami dan berkata, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi qabla an tamutu. Wahai manusia semua, bertobatlah kembali kepada Allah, jadi manusia yang sebenar sebelum daripada kamu mati. Apabila mati barulah kamu tahu apakah makna manusia yang sebenar. Rupanya saya hidup di atas muka dunia bukan sebagai manusia rupanya. Dalil dia, Allah Ta'ala kata orang sesat ni lebih daripada haiwan lagi. Balhum adallu. Orang yang tidak guna mata, pendengaran dan akal dia untuk memahami, mencari kebenaran, apabila dia sesat di atas muka dunia, maka katanya Allah Ta'ala, ulaika kal an'am. Mereka semua seperti binatang-binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Berat tu hewi. Bererti kita hidup bukan sebagai manusia, sekalipun bermuka manusia, tetapi muka lain kita sebenarnya. Ni. Waktu kata
Terkembalilah kepada Allah sebelum kita mati. Apabila mati nak taubat lagu mana tak boleh dah. Badiru bil a'mali salihah qabla an tushghalun. Maka berlomba-lomba, bersegera-segera, bercepat-cepat untuk beramal soleh sebelum daripada kamu disibukkan oleh tugas. Maka sebab itulah kita kalau ada peluang, ada masa, contohnya kita bangun malam nak terkecing misalnya, boleh sebut nama Allah, sebut nama Allah. Jangan rasa rugi. Misalnya kita bangun tengah malam celak, nak bangun tahajud serah malas, serah mengatuk. Mulut ada kan? Subhanallah, subhanallah, jenera. Tak apa dah. Tak rugi kita. Atau sebut la ilaha illallah ataupun berselawat. Jangan kita rasa kebaikan tu rasa rugi, oh sebuah salah sikit. Dah. Kita akan dapat nampak kebaikan tu. Sekalipun masa sepuh, masa apa dia, kebaikan buatlah. Sekali jangan tak ada istilah kata sebuah salah nak buat. Katanya Nabi, jika berlaku kiamat sedekah ada di dalam tanganmu ni ada benih pokok. Benih pokok. Maka katanya Nabi, kiamat dah tengah gelegung. Katanya Nabi, tanah pokok tu. Kerana tanah tumbuh ini antara benda yang banyak pahala adalah kita menanam pokok. Kerana apa? Binatang makan jadi pahala sedekah. Kita boleh tolong orang. Tanam pokok ni banyak benda. Antaranya Nabi sebut kelebihan tanam pokok. Kalau kiamat berlaku pun ada benih tangan kita. Tanam, jangan bimbang. Bapa kalau kita tanam wak gapo dia, kiamat dah sebuah salah. Dak kebaikan tak ada istilah sebuah salah. Buatlah kebaikan. Lagu mana sedikit kau banyak tak boleh buat tiap-tiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali pun, buatlah katanya Allah Taala. Tu kata bersegera. Sebelum daripada kamu sibuk, dah sibuk sudah lalu. Masalah kita sibuk ni. Wasilul lazi bainakum wa baina rabbikum, dan hubungkanlah kamu dengan Tuhan kamu. Hubungkanlah di antara kamu dengan Tuhan kamu. Biar ada hubungan kita dah. Awak ada hubungan dengan dia, ada hubungan. Lepas tu sekadar tu saja. Saya telefon jugalah seminggu sekali saya telefon ke dia. Tanda ada hubungan. Surat-surat, saya surat, saya atas, saya selfie, saya atas muka ke dia. Tu hubungan saya. Kadang-kadang sekali ada PT saya beri hadiah ke dia. Tu ada hubungan. Ni demo ada hubungan dia, ada hubungan dia. Pernah telefon dia? Tak. Pernah berkenalan dengan dia? Tak. Tanya anak siapa dia? Tak. Lepas tu demo ada berhubung lagu mana? Tahu. Saya pun tak tahu saya ni ada hubungan ke tak. Ni pening lagu ni. Maka kita dengan Tuhan, kalau orang tanya ada hubungan, ada hubungan. Hubungan ke apa dia? Di antara hamba dengan pencipta dia. Lagu mana hubungan dia? Lebih daripada hubungan selain dia. Kita hamba. Katanya Nabi, hubungkanlah di antara kamu dan di antara Tuhan kamu dengan lagu mana? Dengan banyak berzikir kamu kepada Allah. Tu hubungnya kita Duduk saja tak pergi sebeh tak apa. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Sebut nama Allah, sebut nama Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allah ada, Muhammad ada. Kalau sebut la ilaha illallah, Muhammad tak sebut. Kalau sebut subhanallah, tak sebut nama Muhammad. Berzikir tak semestinya berselawat. Berselawat tentu dah berzikir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jangan terlepas Allah dengan Muhammad dalam diri kita. Itulah pintu menghubungkan kita dengan Allah, iaitu Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pintu tu semakin kuat, semakin banyak kita berselawat, semakin besar pintu tu menghubungkan kita kepada Allah. Kita kata kita ada hubungan dengan Allah. Lagu mana penghubung kita tu? Kalau kita saluran air besar ni, air tu sikit lah. Kalau nak suruh air banyak, buat besar saluran tu, baru air tu banyak. Maka saluran kita nak besarnya adalah dengan banyak berselawat kepada Nabi. Orang-orang dulu pesan kepada anak-anak dia supaya banyak berselawat. Maka hasil dia kecil-kecil lagi sudah bermimpi temu Nabi dah. Kita ni nak mati lolo pun tak temu Nabi lagi. Dah nak hidup sama dia dah bermimpi pun tak boleh. Kena usahalah biar pintu kita dengan Allah Taala terbuka, pintu Muhammad kita tu. Dengan banyak berzikir dan banyak bersedekah, sembunyi ataupun terang-terang. Kita pergi tolong orang. Musim PKP, musim orang susah, kita pergi tolong orang.
Kita tengok mocik tu duk beli bawel, nampak duk pegang letak. Kita pergi kat cashier, oyak kata berapa harga bawel tu, nampak mocik tu ambil, okey ambil, hamba bayar. Tu kedai pergi ambil dah mocik, ada orang bayar dah. Sokor ke dia. Orang lah ni zaman PKP, zaman susah, payah orang nak bantu orang. Kerana apa? Kerana dalam teori dia ngaji, zaman susah kita kena kumpul harta kita untuk modal kita ni. Tu cara orang kafir. Tetapi orang Islam kalau waktu susah, kita jangan kumpul modal kita. Kita wi ke orang, sedekah ke orang. Kerana Nabi kata tidak akan berkurangi harta dengan sebab bersedekah. Teori ke bercanggah ke? Orang kafir kata kita kena jaga diri masing-masing, ekonomi kita. Sudah pening. Nabi Muhammad kata apabila musim susah, mu tolong saudaramu, insya-Allah Allah Taala akan tolongmu. Tuhan akan sentiasa menolong manusia, maka nal abdu fi auni akhihi, selama mana hamba itu menolong saudara dia. Teori Nabi Muhammad bisa lagi daripada teori orang-orang lain ni nah. Maka antara kita nak jaga hubungan dengan Allah, bersedekah, sama ada sedekah itu orang tak tahu ataupun sedekah secara nyata. Boleh berlaku, tak ada masalah apa. Hak penting ikhlas kerana Allah Taala. Apabila kamu bersedekah lagu gitu, apa dia balasnya dia? Turzakun, tunsarun, tujbarun. Turzakun, kamu akan diberi rezeki lebih. Kamu akan diberi rezeki lebih. Kita kata saya sedekah dah ustaz, tapi rezeki tidak bertambah. Awak tengok anak awak semua jadi juru. Tidakkah itu rezeki? Tidak bererti rezeki kita adalah harta. Tidak semestinya rezeki itu harta. Tetapi dengan sebab kita sedekah, anak kita tak kena nyakit. Anak kita dengar kata, isteri kita taat kepada kita, hidup kita bahagia. Sekalipun kita nampak kita sedekah tak ada pulangan pun, tetapi rezeki mari ikut lain. Kita boleh taat kepada Tuhan, kita boleh meri masjid. Tu rezeki lain pula. Tu rezeki. Jangan nampak harta saja. Tuhan kata, Nabi kata apabila kamu sedekah, kamu akan bertambah rezeki. Tunsorun. Kedua, kamu akan ditolong oleh Allah. Kamu akan ditolong oleh Allah. Kadang-kadang kita naik kereta laju-laju perok aksiden, tak mati kita, orang lain mati belaka, Tuhan tolong kita. Tuhan babah kita. Kadang-kadang ada benda bahaya jatuh atas kepala, kereta rebah jatuh atas kepala, tak ada kita. Kena orang lain saja, kita tak kena. Rezeki belaka. Banyak orang musim Covid, orang lain mati belaka kapo kita. Kita seorang yang hidup. Mojo hidup seorang tak kena Covid. Tu jalan belaka Tuhan tolong. Tu jebarun, Tuhan akan tempelkan, Tuhan akan tapung segala kelemahan kita. Kadang-kadang kita dulu banyak kesilapan, tetapi apabila kita banyak bersedekah, Tuhan beki kehidupan kita. Kehidupan kita lebih tersusun, lebih molek perniagaan kita, kehidupan kita dengan masyarakat, pergaulan kita. Dulu kita kecek wek. Lah ni kecek jadi lacak. Apa? Sebab kita duk biasa tolong orang. Wa'malu annallaha haftarada alaikum jum'ah wallahu a'lam.